Allah Ta'ala telah memberikan prinsip dan petunjuk dengan Al-Quran sehingga hari kiamat. Tetapi ini tidak bermakna semuanya ada dalam Al-Quran. Salam semua dari Sekolah Istanbul. Penonton yang dihormati, minggu ini kita akan bercakap tentang fiqh dan fatwa. Tetamu kami ialah Profesor Dr. Ali Bardakoglu. Selamat datang Tuan. Terima kasih. Apa kabar? Terima kasih, saya doakan anda mendapat penerbitan yang baik. Terima kasih banyak Tuan. Kita kata miskin dan berfatwa. Tetapi apa yang kita faham dengan fatwa Tuan? Bagaimana kita mentakrifkan fatwa? Ya, ia adalah isu penting dan topik yang sangat hangat. Sekarang Cik Fatma, anda tahu bahawa Islam adalah agama terakhir dan ia mengandungi kehendak Tuhan untuk hidup kita. Bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan? Bagaimanakah kita harus meneruskan kehidupan seharian kita? Bagaimanakah kita harus memahami kewujudan? Apakah arti kehidupan ini? Dalam arti kata lain, ia memenuhi rasa ingin tahu kita yang sangat asas. Ia juga menetapkan prinsip moral yang penting mengenai tingkah laku kita. Kita dapat melihatnya dengan jelas apabila kita membaca Al-Quran. Sunnah Nabi kita membimbing kita melalui surah dalam kehidupan 23 tahun. Ia memberitahu kita bagaimana untuk melihat kehidupan dan tingkah laku, bagaimana untuk berkelakuan, apakah sensitiviti yang akan kita tunjukkan. Tidak ada masalah dengan ini. Ini adalah peruntukan yang jelas. Tetapi selepas agama Islam tersebar ke geografi yang berbeza, umat Islam menghadapi banyak masalah. Peristiwa baru telah timbul, masalah baru telah timbul, dan mereka ingin tahu tentang ketetapan agama ini, dan ada sesuatu yang boleh mereka lakukan mengenainya. Mereka sama ada akan melihat Al-Quran atau meneliti sunnah Nabi kita, tetapi mungkin ada isu yang tidak mempunyai jawapan dalam kedua-duanya. Kali ini mereka akan bertanyakan kepada seorang ulama, orang bijak yang mereka percayai, apakah hukumnya. Dari satu segi, inilah cara fiqh dan fatwa secara beransur-ansur berlaku. Sekiranya manusia hidup dalam kebahagiaan sebenar di seluruh dunia, tanpa mengubah kehidupan para sahabat di Madinah, tidak perlu fiqh atau fatwa. Kehidupan yang mereka jalani sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi apabila kehidupan berubah, keadaan ekonomi, struktur sosial, kehidupan keluarga dan hubungan komersial mula berubah, peristiwa baru muncul. Bahan makanan muncul, perdagangan maritim bermula, mangsa berbeza diambil dari laut, haiwan darat baru, makan, minum, minuman, makanan, tingkah laku, hubungan komersial, peristiwa baru telah timbul, masalah baru telah timbul, dan mereka ingin tahu tentang ketetapan agama ini, dan ada sesuatu yang boleh mereka lakukan mengenainya. Mereka sama ada akan melihat Al-Quran atau meneliti sunnah Nabi kita, tetapi mungkin ada isu yang tidak mempunyai jawapan dalam kedua-duanya. Kali ini mereka akan bertanyakan kepada seorang ulama, orang bijak yang mereka percayai, apakah hukumnya. Dari satu segi, inilah cara fiqh dan fatwa secara beransur-ansur berlaku. Sekiranya manusia hidup dalam kebahagiaan sejati di seluruh dunia, tanpa mengubah kehidupan para sahabat di Madinah, tidak perlu fiqh atau fatwa. Kehidupan yang mereka jalani sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi apabila kehidupan berubah, keadaan ekonomi, struktur sosial, kehidupan keluarga dan hubungan komersial mula berubah, peristiwa baru muncul, bahan makanan muncul, perdagangan maritim bermula, mangsa berbeza diambil dari laut, haiwan darat baru, lihat makan, minum, minuman, makanan, tingkah laku, hubungan perdagangan. Cikgu, okey, ini dia Al-Quran yang kita tahu dan belajar daya tarikan kepada semua peringkat umur. Nah, cikgu, Al-Quran yang kita tahu dan pelajari menarik untuk setiap zaman. Jadi di sini kita melihat persepsi bahawa apabila tempoh berubah, tafsiran juga berubah. Bagaimana kita memahami perkara ini? Al-Quran adalah kitab agama umum. Ia adalah daya tarikan sejagat. Allah Ta'ala telah menyediakan prinsip dan panduan yang diperlukan untuk umat Islam sehingga hari kiamat dengan Al-Quran. Tetapi ini tidak bermakna semuanya ada dalam Al-Quran. Kami mempunyai kehidupan seharian kami. Kami mempunyai hubungan komersial. Kami menubuhkan syarikat. Kami membeli dan menjual barangan. Dengan ini, hazi terdapat perbezaan yang serius antara kehidupan yang dijalani pada zaman Rasulullah. Jadi apa yang orang perlukan dari fatwa kali ini? Betulkah apa yang saya buat? Biasalah setakat ni. Sekarang apa yang perlu dilakukan? Dia sama ada akan membaca Al-Quran, mengikut sunnah atau bertanya kepada orang yang tahu. Sekarang adakah orang yang mengetahui ini akan mendedahkan ini dalam Al-Quran? Tidak. Jika ia ditulis dalam Al-Quran, kita akan memahaminya apabila membacanya. Tetapi apa yang akan berlaku secara beransur-ansur, mereka yang tahu peraturan agama, mereka yang tahu tradisi agama. Sekarang apa ini? Apakah fatwa sedemikian? Fatwa ialah jawapan yang diberikan kepada persoalan apakah nilai agama, kepentingan dan kedudukan sesuatu peristiwa yang baru ditemui. Jawapan siapa? Adakah jawapan ini jawapan atas nama agama, jawapan atas nama Tuhan atau tafsiran? Di sinilah ia mula menjadi perbincangan yang serius. Dalam tradisi Hanafi dan Maturidi kita, jawapan yang diberikan kepada peristiwa yang baru muncul hanyalah tafsiran seseorang yang memahami dan membaca Al-Quran dan As-Sunnah. Ia adalah komen peribadi, ia adalah sudut pandangan, tetapi kebanyakannya menurut penduduk Hijaz, menurut ahli hadis, menurut pemikiran Salafi, ia adalah untuk menyatakan penghakiman di hadapan Allah.
Tetapi lihat sekarang keadaan semakin serius di sini. Ya, ia terbahagi kepada dua. Jadi adakah ia bercakap bagi pihak Tuhan atau adakah ia komen peribadi? Adakah ini bercakap bagi pihak Tuhan atau adakah ia komen? Malah mazhab Iraq kita, mazhab Hanafi Maturidi, dan mazhab Hanafi berpendapat bahawa ini adalah tafsiran, pendapat dan mungkin berbeza pendapat. Itulah yang selalu difikirkan oleh Baqilani dan lain-lain. Ulama Basra awal dari salah. Tetapi kemudian apa yang salah dengan itu? Apabila anda mengatakan bahawa ini adalah tafsiran, kuasanya menjadi lemah dan orang ramai tidak merasa bertanggungjawab untuk mematuhinya. Sebaliknya, kaedah Ahl al-Hadith ikut bermain. Ya, ini bukan tafsiran saya, ini adalah penilaian Tuhan. Sudah tentu kali ini, apabila fatwa mula bermakna bahawa ini adalah keputusan Allah, mekanisme dan kaedah memberi keputusan atas nama Allah selain daripada Al-Quran dan Al-Sunnah secara beransur-ansur berlaku. Ini mungkin memberikan sedikit kuasa dan mewujudkan persepsi yang lebih dihormati, tetapi prinsip bahawa pemilik agama adalah Allah, bahawa kuasa Rasulnya adalah untuk menjelaskannya, bahawa tidak ada sesiapa pun untuk menilai bagi pihak Allah secara beransur-ansur menjadi. Ditindik dan fatwa ulama menjadi sebahagian daripada agama. Perbahasan ini sentiasa wujud sepanjang sejarah. Adakah fatwa yang diberikan oleh ulama untuk menyampaikan ketetapan daripada Allah kepada manusia? Atau adakah ia hanya tafsiran peraturan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran? Jika ditanya pendapat saya juga seorang yang baik berfikir mengikut aliran Hanafi dan Maturidi. Ini hanya komen. Ia terdiri daripada tafsiran seperti kami tidak dapati hak ini, kami dapati ia betul, berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Allah yang membuat ketentuan ini dan ini. Sebab itu dalam tradisi kita dahulu, khususnya dalam tradisi Hanafi, tidak mudah untuk mengatakan yang haram atau halal. Yang haram sudah jelas, yang halal sudah jelas. Itulah sebabnya ulama kita menggunakan ungkapan lembut seperti, saya tidak dapati ini betul, saya tidak dapati ia dibenarkan. Seperti yang sedia maklum, syariat agama bukan sekadar haram dan halal, ada makruh dan ada mustahab. Timbulnya perkara-perkara makruh dan keji adalah disebabkan oleh kelemahan tafsiran ini. Dalam erti kata lain, anda tidak mempunyai hak untuk mengatakan, saya menganggap ini haram dalam agama. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan yang haram. Ada hadis, yang haram sudah jelas, yang halal sudah jelas. Anda mengelakkan perkara yang dipersoalkan. Saya akan sampai ke sana sebentar lagi. Ini bermakna yang haram adalah terhad dalam agama dan pengecualian adalah baik. Yang penting sesuatu itu halal, Cik Fatma. Jika tidak ada dalil sesuatu itu haram, kita tidak boleh memutuskan sesuatu itu haram. Kita tidak boleh menganggapnya haram hanya kerana kita mahu begitu. Kita hanya boleh mengatakan bahawa jika sesuatu menyebabkan haram, jika kita boleh mengaitkan dengan haram, ini tidak betul, ia salah, saya tidak dapati ini betul, saya tidak dapati ia dibenarkan. Ini bermakna adab berfatwa bukanlah membuat pertimbangan atas nama Allah, tetapi lebih menjalinkan hubungan dengan syariat agama yang jelas. Dan menyatakan pendapat seperti ini tidak betul, ia akan membawa kepada kesilapan, cara ini boleh disalahgunakan dan ia boleh menyusahkan orang ramai. Mereka juga mengatakan bahawa ini adalah komen yang sangat lembut, Tuan. Secara umum, seperti yang anda katakan, kita boleh melihat perkara yang akan membawa kepada haram sebagai makruh. Kami mengatakan bahawa kami harus menjauhkan diri dan tidak mendekat. Tetapi terdapat juga perbezaan di sini. Kita juga melihat bahawa mereka membina garis dan dinding yang tajam dengan memisahkan yang haram dengan garis yang tajam, malah termasuk yang makruh dan mengkategorikan keadaan yang memudaratkan yang tidak sepatutnya kita dekati sebagai haram sepenuhnya. Hebat, anda mengatakannya dengan baik. Sekarang, pandangan lembut dan berkaedah yang saya bicarakan ini tidak selalu berfungsi dengan orang biasa. Orang biasa tertanya-tanya sama ada ini dilarang sama sekali. Dan apabila orang ramai, guru-guru dan ulama kita melihat bahawa komen lembut seperti itu tidak memberi kesan, mereka secara beransur-ansur meningkatkan keterukan perkataan dan mula mengatakan ia adalah haram. Perkataan sesuatu itu menjijikkan, ia tidak betul, anda tidak sepatutnya melakukannya, mungkin tidak begitu bermakna kepada orang ramai. Dalam erti kata lain, sensitiviti agama sebenarnya memerlukan untuk tidak melakukannya apabila dikatakan demikian. Tetapi jika orang mempunyai kecenderungan untuk mengatakan, oleh kerana Allah tidak melarang ini, maka saya harus melakukan ini, kali ini ulama akan berkata, haram saudara, jangan lakukan ini. Fatwa sebegini mempunyai penilaian yang begitu halus. Terdapat juga satu lagi bidang fatwa. Ia adalah perlu untuk memastikan keharmonian, ketenteraman dan kestabilan tertentu dalam wilayah, bandar, wilayah, masyarakat dan perkara agama.
Dengan kata lain, jika seorang mufti muncul di setiap kejiranan dan semua orang mula mengatakan sesuatu itu betul atau salah, baik atau buruk, mengikut pandangan masing-masing, maka kehidupan beragama akan menjadi melulu dan huru-hara. Dalam erti kata lain, apa yang seseorang lihat sebagai betul, yang lain lihat sebagai salah. Kali ini, mazhab dan fiqh secara beransur-ansur berlaku. Anda masih ingat, kita pernah bercakap tentang mazhab dan fiqh dahulu. Kali ini, pihak berkuasa dalam masyarakat itu, negeri itu, bandar itu, wilayah itu, mempunyai pilihan tentang cara bertindak terhadap isu apa dan secara beransur-ansur menyediakan kestabilan itu. Ia membezakan antara hak dan batil, perkara yang menimbulkan perbalahan sesama manusia, perkara yang akan menyebabkan kelemahan agama pada manusia, dan perkara yang tidak memudaratkan, menilai dan menghasilkan peraturan yang mengatakan ini tidak benar. Peraturan ini memberi kesan kepada kedua-dua mufti di wilayah itu, guru dan badan kehakiman. Badan kehakiman mempengaruhi keputusan hakim, oleh itu kestabilan terjamin. Apabila kita melihat kitab-kitab fiqh kita, ini adalah masalah teknikal, tetapi mereka yang mengikutinya harus tahu bahawa bergantung kepada tempoh, terdapat keutamaan seperti bihi yufta dan alaihil fatwa, seperti fatwa mengikut ini di rantau ini. Pilihan ini memastikan perpaduan undang-undang, keselamatan undang-undang dan kestabilan. Dalam erti kata lain, pada zaman dahulu, fatwa mempunyai fungsi penting dari segi memastikan kestabilan dalam masyarakat dan mewujudkan ketekalan tertentu dari segi bagaimana manusia harus bertindak dalam isu yang mana. Dan fungsi penting itu memerlukan kedua-dua kesatuan dalam pertimbangan dan kesatuan dalam amalan. Contohnya solat tarawih. Berapa rakaat yang boleh dilakukan? Dia melepaskan setiap imam dan kemudian Ramadan datang di bulan Ramadan. Jika kita katakan setiap imam hendaklah mengerjakan solat tarawih sebagaimana yang diketahuinya, dalam rakaat yang diketahuinya, adakah akan tertib dalam masyarakat itu? Mustahil. Oleh itu sesuatu diutamakan dan dilaksanakan. Sama seperti ini, mufti-mufti daerah atau mufti-mufti mazhab menjadikan perihal sensitiviti apa yang akan ditunjukkan tentang isu-isu yang mana dan apa jenis peraturan yang akan ada pada masa itu dan menyebarkannya ke seluruh negara. Kedua-dua mufti dan hakim mengikutinya. Jadi mahkamah memberi amaran. Sebagai contoh, terdapat contoh ini dalam Empayar Uthmaniyah. Feteva-i Abu Sud Effendi, Feteva-i Ali Effendi. Dengan menerbitkan fatwa mereka sendiri, Husnis Kota Era itu memastikan perpaduan keamanan dan kestabilan di seluruh negara. Ini adalah perkara yang sangat baik. Sekarang apabila ia datang kepada apa yang anda sebenarnya bertanya, apa yang akan kita lakukan hari ini? Ya Tuan, jadi apa yang akan kita lakukan hari ini? Sekarang ini mereka yang memberi fatwa, konsep-konsep ini banyak kita gunakan, berfatwa dan menerima fatwa. Fatwa sedang diambil walaupun dari media sosial sekarang. Adakah ini sesuatu yang meringankan tanggungjawab orang ramai? Ini hebat. Oleh kerana tradisi ini tidak diketahui sama sekali pada hari ini, kitab-kitab fiqh lama dan kitab fatwa digunakan seperti pusat membeli belah, fatwa mall. Dalam erti kata lain, di media sosial, orang memetik fatwa yang terlintas di fikiran mereka. Dan seakan-akan manusia mencari fatwa mengikut selera, kemahuan dan minat mereka sendiri. Ini sangat salah dan tidak menyelamatkan orang dari kesalahan dan tanggungjawab. Dengan kata lain, fatwa mempunyai adab, prinsip dan peraturan. Dalam masyarakat yang ada pemberi fatwa di setiap kejiranan dan di setiap sudut, akan berlaku huru-hara sepenuhnya dalam kehidupan beragama. Dahulu tidak begini dan fatwa mufti mazhab umum adalah keputusan mahkamah. Dengan kata lain, rakyat jelata tidak bermazhab. Rakyat jelata tidak membuat keputusan sendiri dengan melihat kitab-kitab ini. Dalam erti kata lain, rakyat mematuhi apa sahaja fatwa yang diberikan dalam isu agama di negara tersebut. Mahkamah mematuhi apa sahaja keputusan yang dibuat oleh negarawan berkenaan sebarang isu, apa jua undang-undang, perintah atau keputusan mahkamah. Dalam erti kata lain, ini sangat penting untuk keselamatan undang-undang dan untuk meramalkan masa depan kehidupan yang kita jalani. Ia juga penting untuk keadilan. Ia tidak akan menjadi keadilan jika setiap mahkamah yang anda pergi memberikan keputusan yang berbeza. Ini tidak akan berlaku walaupun setiap mufti yang anda minta memberi fatwa yang berbeza. Jika seorang mengatakan boleh dan seorang lagi mengatakan tidak. Jika seorang mengatakan bayar dan seorang lagi mengatakan tidak membayar. Jika seorang mengatakan ia boleh dan seorang lagi mengatakannya bukan. Walaupun ini bukan agama Allah, ia hanya tafsiran tetapi ia mesti dipelihara dalam kestabilannya. Masyarakat juga perlu menjaga ketenteraman. Pada masa kini, orang ramai mencari fatwa dan pergi dari rumah ke rumah bukan untuk belajar tentang hukum agamanya, statusnya tentang Allah, hubungannya dengan hukum agama, tetapi untuk memberikan legitimasi untuk dirinya sendiri, untuk melindungi kepentingan, untuk mencari penyelesaian jika ia berlaku. Tidak akan melakukan sesuatu.
Kadang-kadang pemerintah memberikan legitimasi untuk diri mereka sendiri dengan merekrut orang yang akan mengeluarkan fatwa atas kesalahan mereka. Kadang-kadang guru-guru kita cuba mendapatkan nikmat dengan mengambil tanggungjawab terhadap keadaan dan mengeluarkan fatwa tentang perkara yang batil dan salah walaupun bukan tanggungjawab mereka untuk berbuat demikian. Jadi hari ini media sosial adalah adegan pencemaran fatwa. Macam-macam fatwa diberi. Setiap orang berusaha untuk menghasilkan fatwa bergantung kepada kemarahan, kebencian, kecintaan, simpati, golongan yang dimiliki dan pandangan politik atau kita buka buku-buku lama. Setiap fatwa adalah penyelesaian kepada orang yang bertanya, Fatma Hanum. Dengan kata lain, wahai umat Islam yang berfatwa, lihatlah saya beri fatwa ini, sekarang bukan fatwa yang bermaksud bertindak mengikut fatwa ini sehingga hari kiamat. Jika boleh, ia akan ditulis dalam Al-Quran, bukan? Sudah tentu sayang. Dalam erti kata lain, fatwa adalah penyesuaian dan tafsiran, ketetapan agama, sensitiviti agama, peraturan agama kepada sesuatu peristiwa, fakta, persoalan. Jika anda bertanya soalan, anda akan mengatakan bahawa saya menggunakan harta asas, saya menggunakannya selama 3 tahun. Ini yang berlaku, ini yang berlaku. Apa yang perlu saya lakukan? Saya juga mengatakan bahawa harta asas adalah harta awam. Berikut adalah pelanggaran hak. Saya kata buat ini, buat itu. Dan ia hanya komen. Tetapi ini mengenai anda. Ia milik awak. Jadi jawapannya mungkin berbeza-beza bergantung pada orang lain. Jawapannya berbeza-beza bagi setiap orang. Solat, peraturan agama, perintah Al-Quran dan sunnah Nabi kita mengandungi message universal. Seorang mutahid berkata keputusan itu dan berkata, saya fikir begitu. Sekarang istihad itu adalah pendapatnya tetapi fatwanya bukan begitu. Fatwa ialah penyesuaian pendapat, peraturan agama, ketentuan Al-Quran, prinsip yang kita perolehi daripada sirah dan sunnah kepada sesuatu peristiwa. Ia adalah tafsiran berdasarkan peristiwa. Ia hanya milik dia. Dalam kes ini, anda tidak sepatutnya membuat penjelasan kepada orang hari ini berdasarkan fatwa yang ditulis pada abad ketiga dan kelima, ditulis di lembah Fergana, ditulis di Tunisia, dihasilkan di Baghdad, atau diberikan sebagai jawapan kepada soalan. Itulah sebabnya banyak perkara yang mungkin telah diperkatakan hari ini, iaitu mengikut buku-buku lama dan budaya kuno tentang hubungan antara lelaki dan wanita, kehidupan ekonomi pada masa itu, dan hubungan kejiranan pada masa itu. Kehidupan keluarga hari itu, pendidikan dan gaya pendidikan hari itu mungkin okey. Jadi pada masa lalu terdapat perhambaan, gundik dan pukulan dalam pendidikan anak-anak. Dalam erti kata lain, ini adalah perkara yang berkaitan dengan pendekatan pendidikan, budaya dan struktur sosial masyarakat. Jika anda mengambil ini dari buku dan mengemukakannya sebagai fatwa kepada masyarakat hari ini, anda akan berlaku tidak adil kepada mereka yang memberi fatwa tersebut. 2, kamu akan melakukan ketidakadilan terhadap agama ini. 3, anda akan melemahkan hubungan orang itu dengan agama, kerohanian dan pencipta. Kerana orang itu akan berfikir bahawa Tuhan berpendapat demikian. Allah bermaksud, dia akan berfikir bahawa Tuhan mahu ini daripada saya. Ya, ada situasi yang mengganggu hubungan seseorang dengan Tuhan dan tidak adil. Baik Tuan, ada juga istilah fatwa hati, ungkapan yang juga digunakan oleh Syamsuddin Sami. Dia mengatakan bahawa hati adalah mufti sehingga tidak memberi fatwa untuk sesuatu yang tidak diingini. Bagaimana kita hendak memahami perkara ini? Apakah maksud ungkapan ini? Lihatlah, ada hadis mengenai perkara ini. Tanya hati, tidak kira berapa banyak fatwa mufti berikan. Dengan kata lain, ini disampaikan sebagai hadis. Tetapi walaupun ia bukan hadis, ini adalah peraturan yang sangat umum. Perkara yang sama sekarang, tetapi tidak dalam pengertian ini. Jadi walaupun mufti kata haram atau tak buat, tak bermakna kena buat kalau hati mengizinkan. Tidak, jangan sekali-kali. Iaitu mufti-mufti memberi jawapan mengikut soalan dan soalan kamu. Tapi kalau awak rasa tak selesa dengan kerja tu, kalau menyusahkan awak, kalau awak tak suka, kalau nampak pelanggaran hak, maka jangan patuhi fatwa tu. Jangan buat benda tu. Dengan kata lain, fatwa hati juga bermaksud ketakwaan hati. Izinkan saya mengingatkan anda tentang hadis yang lain. Nabi kita SAW berkata pada suatu hari, dari semasa ke semasa, kamu bertanya kepadaku tentang masalah kamu, berunding denganku, dan membawa konflik kamu kepadaku. Saya menilai mengikut siapa di antara kamu yang mempunyai bukti yang lebih kukuh untuk dijelaskan. Saya menilai mengikut rupa, tetapi hasil daripada penjelasan saya, jika saya membuat keputusan ke atas salah seorang daripada kamu dan memberikan hak salah seorang daripada kamu kepada yang lain, jangan ambil.
Kerana pendapatan yang anda terima secara zalim itu akan menjadi api untuk anda di akhirat kelak. Ia akan menjadi cincin api dan melilit leher anda. Lihat, amaran hebat. Jadi mufti fatwa memberikannya mengikut apa yang anda jelaskan. Tetapi jika anda tidak selesa melakukannya, anda tidak akan melakukannya. Beginilah sifat religiusitas. Keagamaan ada di sini. Ia bermula di dunia hati seseorang. Beragama ialah ikhlas kepada Allah, ikhlas kepada Nabi, ikhlas kepada manusia. Agama adalah keikhlasan. Pertama sekali, seorang Muslim mesti jujur kepada Allah. Dengan kata lain, bolehkah dia berkata, "Ya Tuhan, para mufti memberi saya fatwa, apa yang harus saya lakukan walaupun dia tahu bahawa itu tidak benar dan tidak berhak?" Adakah dia mempunyai keberanian untuk mengatakan ini? Dengan kata lain, jika apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak adil, tidak betul atau tidak dibenarkan agama, 1000 mufti boleh mengeluarkan fatwa jika mereka mahu. Bolehkah dia menyelamatkan dirinya dengan fatwa ini? Terdapat peringatan di kalangan ulama. Dengan kata lain, buku kita memberi amaran kepada ulama di sebelah pemilik kuasa, pemilik modal dan pemegang kuasa ini. Jadi mereka memanggilnya pemindahan Mazdakai. Jadi jika anda berlama-lama di sebelah mereka, kaki anda mungkin tergelincir. Kenapa kakinya tergelincir? Mengapa seseorang yang terlalu lama berada di samping kerajaan, sultan, khalifah, sultan atau pentadbir awam, hilang pijakan? Kerana dia secara beransur-ansur mula menghalalkan tindakannya dan menghasilkan fatwa, dan ini tidak baik untuk kedua-dua pihak. Walaupun orang sekeliling berfatwa kerana cintakan kamu, takutkan kamu atau sebab lain, agama kata, takwa kata, Quran kata, Nabi kata, jangan ambil fatwa tu. Jika anda tidak selesa dengan pekerjaan itu, jangan lakukannya. Kerana di sini berusia 14 abad sehingga Syamsuddin Samie adalah warisan kita. 14 abad. Itu amanah Rasulullah. Jika sesuatu tidak sesuai dengan anda, jika ia menyakitkan hati anda, menyerahlah. Terdapat juga hadis seperti ini. Lepaskan apa yang menjengkelkan anda. Islam adalah nama datang ke hadirat Allah, ke kawasan yang suci, bersih dan tidak bernoda. Lainlah, kalau orang ini bagi fatwa ini kepada orang itu, orang ini bagi fatwa ini kepada saya, anda tidak boleh terus kumpulkan koleksi fatwa tersebut dan bawa ke kubur dalam kain kafan dan pertahankan diri anda di sana. Fatwa adalah isu yang sukar dan kompleks. Tetapi ia mempunyai banyak fungsi, dari kehidupan individu kepada kehidupan sosial, dari kehakiman kepada kestabilan kehidupan beragama. Tetapi fungsi itu dalam sejarah hampir terbalik hari ini. Dari satu segi, fatwa telah menjadi cara menghalalkan perjuangan dan mengejar kepentingan di kalangan umat Islam. Dan apabila generasi baru mendengar fatwa ini, mereka melemahkan hubungan mereka dengan agama, Cik Fatma. Dalam erti kata lain, mereka berfikir bahawa Tuhan mengatakan ini atau sesuatu. Adakah Tuhan mengatakan ini? Tuhan menghendaki setiap orang menjadi baik dan terarah. 2 perkara asas agama dijelaskan dalam Al-Quran. 1 iman, 2 arah. Katakanlah Allah, Tuhanku ialah Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Tidak ada kekhawatiran dan kekhawatiran bagi mereka di akhirat kelak. Lihatlah, apakah maksud hala tuju agama? Cara yang betul. Maksudnya cara yang betul. Maksudnya tidak terkeluar dari jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Fatwa itu sepatutnya menjadi peringatan kepada kita yang membolehkan kita berjalan di atas jalan itu. Jika tidak, tidak ada peluang untuk keluar dari jalan itu dan ke jalan tepi. Ya Tuan, terima kasih banyak-banyak. Anda selesai dengan definisi yang bagus. Terima kasih banyak Tuan. Penonton yang dihormati, hari ini kita bercakap tentang fatwa hati. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.